saya akan upload ke YouTube tapi so far tak adalah saya tak upload lagi yang banyak-banyak yang sebelum-sebelum ni lagi tak apalah, tak kisah. Okay, let me share screen first. Okay, let's continue our lesson for today. And then before this, okay, kita start yang mana? Kita berhenti sampai mana? Okay, sini. Alright. Okay, so kita berhenti sampai sini kan? Dan kita akan, saya ada suruh kamu buat homework. Solving problems involving cosine rule. Okay, soalan kebat lah. Soalan kebat sebab dia ada melibatkan real life situation. Kalau melibatkan solving problem ni, mesti ada kaitan dengan soalan kebat. Okay. Dapat tak? Dah keluarkan dah modul ke ataupun salin siap-siap. Jangan nak dengar je apa semua Okay? Dah ada sir. Semua dah siap sedia dah? Siap sir. So ada beberapa orang yang dikecualikan kelas due to preparation for pelancaran PG this evening, Okay, tapi sebelum tu kita tengok ada berapa orang sekarang? Sekarang ada 67 termasuk sir. Baru berapa? 67, maksudnya 65 orang baru. Oh yo, kentut busuk betul. Baru 67 orang. Macam mana kamu ni? Alright, okay, so 67, 65 orang out of 80 something. At least 80, 70 lebih tu sepatutnya dah ada dah. Okay, tapi ada yang pergi vaksin lah, apalah semua tu kan. Alright, tak apalah. Right, yang penting nanti masa yang dia tak ada, masa kelas saya ni, saya tuntut balik untuk dia review video YouTube yang saya akan upload ni. Tak bila saya tak pastilah. Sekarang ni agak sibuk sikit lah kan. Okay, so untuk homework yang lepas-lepas for topic solution of triangle, do you have any question? Ada soalan tak, guys? Ada tak soalan yang nak ditanya? Guys? Buat masa sekarang no sir. Tak ada So macam mana progress? Dah siap ke at least sampai muka surat 276? At least. Sampai sini hari tu homework saya bagi dekat kamu last Friday pada 15. 15 Oktober. Alright. Dah siap ke belum? Kamu dah buat ke belum? Ke nak bincang soalan nombor 1 ni? Bincang sih sebab tak faham. Tak faham? Alah, tak faham ke tak buat? Dah buat belum, Aziz? Saya belum buat lagi sebab dia ayat matematik. Alamak, poyolah. Belum buat, lepas tu tak faham. Saya tak boleh. My brain cannot brain, you know. My otak cannot brain, you know. Saya tak faham, sir. Sebab tak buat lagi. Tak faham, sir. Sebab tu nak bincang. Dah buat belum? Belum buat. So, I cannot brain. Lainlah kamu dah cuba, kamu dah buat and then, tak dapat-dapat kan. Barulah ada logiknya. Dan ini pun nama homework. At least kamu try dulu. Saya nak kamu try. Ada tak sesiapa yang dah siap, dah cuba soalan ni? Betul salah itu belakang kira lah. Ada tak sesiapa yang dah cuba? Anyone? Nak share dia punya jawapan? Ya, Alia. Alia, kau nak cakap apa? Anyone? Alright, anyone yang dah ni takkanlah tak ada nak share jawapan. Ada tak? Guys? Ada tak? Takkanlah dalam ramai-ramai ni 80 lebih orang ni seorang pun tak buat, tak try soalan ni. Come on lah, come on. Between board 1 and board 2 ni. Guys? Oi. Ada tak? Seorang pun tak ada. Biar betul. Takkan nak kena panggil nama. Masa aktiviti studyton Sabtu lepas, ada juga pelajar-pelajar yang tidak lagi
menghantar soalan. Okey, masih tidak menghantar soalan. Okey, saya tak ada masalah kalau kamu kena tolak markah ke apa ke untuk final ni nanti ada juga yang tak buat tu. Okey? Tak hantar lagi. Tak apa, tak ada masalah. Alright. So saya akan take note. Tengoklah tolak markah ke apa ke, tengok nanti macam mana. Okey, kita tengok soalan satu ni. Kita cuba kita try bincang soalan nombor 1. Okey, soalan nombor 1. Macam ni. Right. Okay, Farid carry out archery training on a field. The diagram on the right shows two target boards which have to be struck by arrows. Okay, the distance between Farid and board 1, 25 meter, board 2, 45 meter, respectively. Okay, the standing position of the shooting is 38. So, macam ada kat gambar ni lah. Between board 1 and board 2. Calculate the distance between board 1 and board 2. Allahu Akbar. Hai. Okay, so kita ada, katakan ini kita letak A lah kan. A, kamu suka A, ini B, ini C. Alright, so 25 ni, okay, length of side apa? C. C. Okay, 45 B. Ini A. So kita nak cari A. Alright. Okay, kalau kita guna kita tengok dulu kita kaji dulu, kita nak guna sine rule katakan. Sine rule ni senang, formula dia senang compare to cosine rule kan. Okay, but in certain information kita tak boleh guna sine rule. Okay, tapi apa kata kita cuba je dulu ni. Alright, kita cuba Alright, so kita ada degree dengan sides dia. Okay, ini benda yang kita nak cari. Alright, ini kita nak guna sine rule kita nak try sine rule. Kenapa kita kena guna cosine rule? Okay, kita cuba dulu sine rule. Okay, kita ada nak cari side dia A over sine 38 degree. And then kita nak proportionkan dia. What is the meaning of proportion, guys? Proportional. Proportion. Ataupun proportional. Apa maksud dia? Astaghfirullahalazim. Korang dengar ke? Dengar ke tak dengar aku cakap kan? Takkan benda ni, weh. Astaghfirullahalazim. Berkadar terus. Ayat dahsyat. Berkadar terus. Berpadanan. Berkadar terus. Sepadan. Lagi apa? Corresponding. Bukan. Proportion ni, ini adalah maksud dia, ada the terms dia. Similar tau. Similar apa maksudnya? Sepadan Proportion. Variable quantity. Bukan variable quantity. Proportional ni, proportional Alah, saya terms dia dalam bahasa ni, kita nak macam nak nisbahkan dia, nak samakan dia, proportion, alamak, kesamaan. Bukan kesamaan, itu similarity. Proportion ni kita nak bandingkan, lebih kurang macam itulah. Alright, bandingkan ratio macam tu Perkadaran, yes. Okay, yes. The right word is perkadaran. Kita nak perkadarankan dengan A over sine 38. Okay. So, kalau kita nak cari 45 meter ni dengan degree ni tak ada. Lepas tu, 25 meter ni dengan angle C ni pun tak ada. So, kita tak ada. Okay. So, bila tak ada, kita tak boleh, cannot use sine rule. Faham? So, kita kena guna cosine rule. Therefore use cosine rule. Itu sebabnya lah. Kalau boleh guna sine rule, guna sine rule. Jangan menyusahkan diri guna cosine rule. At the certain situation, we have to use cosine rule. Okay, so that's the idea lah. Okay. Okay, lepas tu kita nak cari A.
Alright, so nak cari A, so saya nak revise sikit. Saya nak panggil orang lah. Saya nak revise sikit. Macam mana dengan Dennis Fauzan? Oh, Dennis Fauzan. Tak nak Dennis Fauzan lah. Hafiz. Oh, Hafiz. Lama ni. Nama tak muncul ni. Hafiz. Oh, Hafiz. Ayuyo, kada wale. Yenada. Inge purunge. Oh, Hafiz. Kau nampak tak gambar kucing hitam ni? Kucing hitam. Nampak tak gambar Hafiz ni? Saya pin dia. Nampak tak dia? Ni kucing kelabu ke ada apa? Janji misai dia putih lah. Nampak tak Aziz? Tak ada pun saya pin. Yes, sir. Sorry. Hafiz. Okey, Yes, sir. macam mana? Apa tips yang kita nak construct sign rule ni? Apa dia? Tak tahu sir. Boleh lutun kau lah. Sebelum kelas korang ni tak ulang kaji ke? Iut betul lah. Okey, Husna Faizal. Oh, Husna. Yes, sir. Okey, apa tips yang kita nak construct cosine rule? Sekarang kita nak cari A. Okay, sekarang ni from the diagram kita nak cari A. Okay, kita nak cari A ni. Okay, cari A. So kita nak construct cosine rule using from the information given. Diagram given. Okay, so kita nak macam mana nak construct dia? Husna. Astaghfirullahalazim. Kejap. Benda ni kan kalau dah tips sepatutnya dah kena ingat dah. Yang pertama apa yang paling penting? Aduh, hai. Siapa yang tahu? Mirza. Dah lama saya tak call Mirza ni. Riza pun tak naik-naik ni. Mirza. Sir, kalau saya nak cuba boleh sir? Siapa tu? Hafiz tadi. Oh, Hafiz. Okey, Hafiz. Apa dia, Hafiz? Sir, tunjuk gambar boleh sir? Saya tak nampak sangat. Okey, tunjuk gambar. Kau tak ada modul, kau tak ada ke? Tak boleh lagi sir. Sekejap. Boleh. Apa dia? Okay, nak cari A kan? Nak cari A. So, see. Okay. So, yang B tu over B, yang B over dengan dia punya koordinat, dengan dia punya sudut tu over B dengan sama dengan C dengan sin C tu. Ayoyo. Aziz. Oh, Aziz. Ya saya sir. Kau faham tak apa dia cakap? Sejujurnya tak. Saya saja tanya kamu sebab saya pun tak faham. Paduh. Sir, saya nak cuba boleh sir? Sorry. Okey Aziz. Okey. Kau cover sikit Hafiz punya. Okay. kemaluan First tu, kali Cover kita sikit Hafiz punya malu tu. Okey, cepat. So sekali first kita nak kena cari A2. Lepas tu A2 benda bukan, kau A tak kuasa pernah dua, kau A kuasa A2 dua. lah. A kuasa 2. Okey, kuasa 2 dekat mana? Jom. Lepas tu yang hujung tu kena tulis dia punya cos 38. Cos A lah dulu. Saya nak Cos A. construct. Lepas tu kita dah dapat length dua side iaitu C dengan B. So B kita dulu. B apa? B 45 kuasa 2. Lepas tu B kuasa 2 dulu. Kita nak construct dia formula lah. Tambih. Yang nara. Yo. Masuk nilai tu kemudian lah. Inilah budak-budak zaman sekarang ni ha. Nak Ni yang A kuasa 2 cepat je. campur B Kahwin kuasa pun 2 nak tu kan? cepat. Lah apalah semua nak cepat. lepas tu tambah C power of 2. Power C, power of 2, square cukup lah. Square. Lepas tu minus 2 BC. Lepas tu rapatkan cos A ni. Macam tu. Kita construct dulu. Tak payah nak terburu-buru letak nilai-nilai yang ada ni. Kau nak pergi mana kat gairah-gairah ni? Kalau nak gairah cepat-cepat macam ni, ada yang tak faham. Faham tak? Fahamkan soalan tu. Alright? Okay? Okay. Faham tak? Yang lain boleh tak? Hafiz, kau faham tak Hafiz? Faham saya, faham. Betul kosinus. First kita buat apa? Step yang pertama first kita tengok yang hujung dengan hujung.
Kalau A squared ujung dia cos A. Kalau C squared ujung dia cos C. Angle lah, angle C. And so on. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dah A occupied, kamu dah guna. So huruf apa lagi yang tak ada? B dengan C yang tak ada. And then substitute sahaja. Buat macam tu. And then barulah kita masukkan nilai dia. A tu sama dengan B equals to 45 squared plus C 25 squared minus 2 darab B 45 C darab 25. Okay. Cos A tu 38 degree. Guna calculator, kau work out sendiri. Right? Cari jawapan. Macam tu je. Alright, cabaran yang paling besar untuk soalan ni adalah macam mana kita nak construct cosine rule. Okay? Itu sahaja. Dua konsep tu kamu kena ingat. Dua tips tu. Itu tips lah maksud saya. Okay? Usnah. Oh, Usnah. Yes, sir. Ulang balik apa tips, dua tips yang kita perlu guna tu. Yang A square sama dengan B square tambah C tu kan? Aku tanya kau tanya aku balik. Yang tu lah tadi saya yang C Tips lah, tips dia. Masya Allah. Ni lagi seorang tak faham ni. Ni lagi seorang tak faham. Kalau kena ayat dengan jantan-jantan buaya, cair semua korang ni lah. Okey, Serigan. Sri Gandhi cintaku. Dah lama saya tak panggil Sri Gandhi cintaku. Okey, Sri Gandhi cintaku. Yes sir. Okey, apa dua tips yang saya share dengan kamu untuk kamu ingat untuk construct cosine rule ni? Mula kita tengok A square, lepas tu dia punya General, opposite secara general. secara general Deh, Tambih, pagi tadi tak makan wadik ke apa? Tambih, ayo. makan tu. Ya, Usnah, kau nak jawab balik cakap. Cuba cakap balik. ambil hujung kiri dengan kanan, sir. Yes, very good. Itu yang saya secara generalnya yang itu Usnah. Okey, yang kedua, tip yang kedua pula. Usnah. Yeah. Apa tips yang kedua? Pandai kau ni. Ya Allah, hai. Letak BC. Yelah, secara general. Tadi kamu cakap ujung dengan hujung. Dulu kita tengok, letak, tuliskan. Okey, yang kedua, generally. Letak BC. General, secara general. Ayat dia secara general supaya kawan kamu tu faham. Apa dia? Faris, kamu cakap apa tadi Faris? Letak huruf yang tak ada. Okey, letak huruf yang tak ada. Itu generally. Okey, ini kita guna ABC. Kalau segitiga tu, kalau segitiga tu, alamak ada orang nak datang lah rumah saya. Kuku. Kalau dia guna PQR pula, macam mana? Kan? So macam mana kita nak construct? Kalau kalau ABC bolehlah cakap B dengan C. Itu spesifik. Okey, kalau PQR macam mana kita nak construct? That's why kita buat cara yang pertama hujung dengan hujung, yang kedua huruf yang tak ada. Itu yang kena ingat untuk construct cosine rule ni. Okey? Gitu. Okay, now area of triangle. Okay, so saya tunjuk ni kejap sebab ada orang nak masuk rumah saya. Kamu cuba and then saya interpret macam mana kita nak buat tips untuk area of triangle supaya kita ingat sampai bila-bila. Kamu tengok dulu, nanti saya nak tanya seorang-seorang. Okay.
Okay. I'm back. Okay. Siapa saya nak tanya ni? Apa yang kamu boleh rumuskan? Macam tadi, kita tengok hujung dengan hujung. Betul, Alright, kita tengok hujung dengan hujung dan kita boleh ingat, hujung dengan hujung. Lepas tu, huruf yang tak ada. Okay, very good. Sebenarnya huruf yang tak ada tu kamu juga yang ni. Okay, sekarang ni saya nak tanyalah, siapa yang boleh buat ni? Okay, Syazrin, Syazrin. Oh, Syazrin. Yes, sir. Okay, cuba kamu cerita sikit macam mana kita nak memudahkan segitiga. Sebab kadang-kadang segitiga ni dikatakan dia bagi PQR. Okay, KLM. Contoh kan dia punya huruf-huruf dia tu, dia bagi yang ini. Alright? Tapi ini dia bagi ABC kan. So macam mana rasanya based on this triangle ni, macam mana kita nak ingat? Tak tahu lah, sir. Tak boleh fikir. So benda-benda macam ni lah guys. Benda-benda macam ni lah dia memerlukan critical thinking. Okay. Critical, creative. Creative thinking dan juga critical thinking. Yang mana kamu jarang-jarang sekali didedahkan dengan konsep tu. Bila macam ni je dah tak boleh nak fikir dah. Tak boleh lah, dah menyerah dah. Tak tahulah sebiji macam anak saya. Suruh cuba buat yang benda baru, tak tahu. Terus cakap tak tahu. Cuba pun belum lagi, cakap tak tahu. Alright, Syamimi Akilah. Oh, Syamimi Akilah. Yes, sir. Okay, apa yang kamu boleh cakap? Ikut word kamu, dia tak ada betul salah. Setiap formula tu ada 1/2. Itu dah tentulah. Semua area of segitiga macam tu. Ada 1/2. Okay, saya bagi clue. Katakan angle tu dekat C. Angle tu dekat C. So, kalau angle tu dekat C, sin C. So ini dia punya idea dia. Semua huruf guna sekali sahaja. Setiap huruf guna sekali sahaja. Okay. Boleh? Alright. Tapi dia bukanlah, dia belum lagi sampai belum sampai dia punya climax kalau semua huruf. Okey, A, B dengan C. Lagi apa? The main point dia, guna formula based on alphabet yang kasih. Tak semestinya. Alright, BA ke apa ke. Okey. Andai kata tiada sudut, kena cari dulu. Oi, tak payahlah. Itu dah lain dah. Itu sebab saya cakap sini C dulu. C dulu. Angle C yang dia bagi. Syamimi, boleh tak? Boleh, sir. Okey, ni Haziq ni dia ada macam bagi clue, macam menarik jugalah. Andai kata, tadi sudut tak adalah. Bila dia minta C, semestinya ada 2 length. So itu pun membantu juga tu. Itu boleh membantu. Itu sikit lagi nak sampai. Okey, Dennis Razak. Okey, Dennis Razak, baca sikit. Kau boleh baca tak boleh? Kau boleh cakap pun tak boleh cakap ni, mikrofon kau ni. Boleh. Dia cakap. Guna 2 line yang mengapit angle. Alright. Itu the main point dia tu. Itulah dia punya climax dia tu. Okey, so ini tengok. Angle, dia panggil angle that included angle that sides included ke apa ke, tapi apa yang dia cakap guna 2 line yang apit yang mengapit angle tu, barulah kita kalau ada ni, so kita boleh cari guna formula ni. Kalau tak percaya kita tengok kalau kita guna B, angle B yang kita ada, so B yang ini kan, tengok A dengan C, nampak tak? A dengan C, nilai A dengan C yang kita ada, so kita boleh cari dia punya area of triangle. Okay, let's say kita guna pula angle A. Tengok angle A yang pink ni. So B dengan C, tengok B yang apit B dengan yang apit angle A tu adalah
B dengan C. So that is the tips dia. Okay? Okay. Sites that Apit nak panggil apa? Apit. Ya. Included ke? Okay, sekejap Saya nak ni kejap. Tengok ni. Tu included angle. Included angle tak boleh. Tak cantik ayat dia. Okay. Apit. Okay, apa guna perkataan apit tu? Sir, api tu apa? Apit tu apa? Oh, tak tahu Oh, dah syok Minah Saleh ni. Apit tu apit tu macam apa guys nak cakap apit tu macam apit kepit tu kepit. Pengapit. Kepit tu tak? Kepit. Kepit tu mesti korang teringat syajat kan? Okey. Suara apa? Suara. Kepit. Wah, bila saya sebut kepit takut korang dengar. Ni apit lah apit. Suara kepit. Zakwan, kenapa Zakwan? Tertekan. Oh, ni terkepit. Dia panggil lah. Suara terkepit. Terkepit pula. Tertekan. Okay, that apit apit ni macam connecting. Nak cakap connect tu macam bersambung. Okay? Aduh, hai. Saya pun tak tahu lah. Apit lah. Kamu pandai-pandai lah apit tu. Apit kiri kanan. Apit tu mesti ni kan. Okay? Apit angle. Set that apit angle yang ada nilai. Yang ada nilai. Okay? Yang ada nilai sahaja. Kalau tak ada nilai, kau jangan gatal kau nak buat. Okay? So ini dia punya tips dia lah. Saya tak tahu nak tulis dalam bahasa Inggeris. Apit tu korang pun tak tahu. Suara kepit korang tahu. Okey, kita tengok satu soalan nombor 2 lah. Nombor 2. Alright. Okey, diagram tak nombor 2 ABC. Alah ABC lagi. Tak apalah. Nanti saya nak tukar pula. Okey, diagram ABC is given. Ini senang aja kan? Okay, it's a triangle 6 cm, BC 5 cm and AC 78. Okay. So kalau kamu tengok kat sini AC dengan BC ni dia apit kan? Dia apit ni. So 6 ni kamu tentukan dulu lah. Dia B, 5 ni adalah A. So kita ada angle C. Alright? So area of triangle sama dengan okay, simbol triangle. Okay, area simbol triangle dia macam ni tau. Ini dia bold sikit, tebal sikit. Lepas tu macam tu. Area of triangle ABC ataupun area ABC lah Triangle ABC sama dengan setengah, alright, darab angle sides yang apit tu, okay, sin 78 degree. Okay, so yang apit dia tu A dia 5, ini 6. So pandai-pandai lah guna kalkulator, kamu calculate lah. Itu sahaja. Yang penting yang ini ni apit, right? Apit angle yang ada. Angle yang given. Apit dalam English pin. So kena berapa titik perpuluhan. Okay, berapa titik perpuluhan tu is better more than or equal to 3 decimal place. Okay, 3 or more decimal. Kalau 4 lebih bagus lah. 3 or 4. Ikut kamu lah. 3 or 4. Sebab konsep kita, saya dah bagi tahu kan. The more decimal points, more accurate. Okay. More decimal points. Okay. And more accurate lah. Itu saja. Kan kita dah bincang hari tu kan minggu lepas kan. Okay. Alright, ini pun sama. Ini tak mencabar soalan ni. Kita tengok soalan nombor 4. Dia lain daripada lain. Tak mungkin lah lain daripada lain kan. Mungkin. Okay, so kita tengok kat sini. Angle yang apit dekat C ni adalah interior angle. Okay, ini dinamakan interior angle. Sudut luar. Interior angle. Okay, so agak-agak yang sudut dalam ni berapa? Exterior yang Exterior. 110.
Okay, yang ini baru interior Alright, interior ada berapa interior angle? 110. 360 minus 250. So sama dengan berapa? 110. Okay, 110. Alright. Okay, so kamu dah ada nilai angle C yang interior dia tu. And then ada sides yang apit angle tu. Alright. So dia mesti kena ni yang apit tu lah. Okay. Yang pin angle. Sides yang pin. So kawan kamu cakap pin P-I-N-N-E-D. Okay. Alright. Okay, yang ini. So cari sendirilah. Boleh ke? Boleh tak nombor 4 ni? Guys, respon sikit. Boleh ke tak boleh? Guys, respon sikit. Yang tak boleh. Yang tak boleh saja respon. Yang tak boleh saja respon. Saya rasa saya tak boleh sir. Tak boleh? Apa yang kamu tak nampak? Saya lupa macam nanti kos tu kira di depan ke tak ya? Macam ni? Kos ke depan? Oh, bukan dia macam ni saya yang menjadi ini, pengiraan dia. Hmm. Pengiraan yang ini. Hmm. Tekan sin, tekan 78. Dah cukup. Dapatlah nilai dia dalam perpuluhan. 0 point something. Lepas tu daratlah dengan 6. Ini boleh cancel. 6 ni dah 3. Ini 1. So 5 darat 3, 15. Darat je dengan kamu tekan sin, tekan 78. Dapat terus jawapan dia. Oh, lepas dah dapat dia punya nilai depan tu, lepas tu kita sin dengan 78 dia? Tak payah. Oh. Itu sekiranya nak cari angle. Sin alpha sama dengan 5/7. Barulah tekan shift. Nak cari alpha. Alright. Kalau nak guna calculator, tekan shift. Lepas tu tekan sin. Tekan 5. Tekan bahagi. Tekan 7. Baru ini nak cari angle. Dapatlah angle alpha. Pandai. Okay, faham sir. Itu nak cari angle. Kalau macam ni, terus direct tekan calculator. Tekan sin, tekan 78. Darat dengan 15. Dah, dapatlah jawapan dia. Faham? Boleh tak, Azik? Boleh sir. Okey, yang lain tak boleh, ada tak? Yang lain yang tak boleh. Boleh tak? Ada tak? Boleh Okey. Sekarang saya nak tanya nombor 4 ni pula. Boleh ke tak boleh jawab? Okey, so mana siapa yang tak boleh je respon. Sebab kamu ni ramai kan. Yang tak boleh je respon. Okey, so kamu cari area ABC. Okey, so area ABC. Okey, cuba cari dulu. Boleh ke tak boleh? Yang tak boleh sahaja respon, okey? Sir, maksudnya 1/2 kurungan 12.5 kurungan 6, lepas tu dah dapat nilai je baru kita kos 110 lepas tu dengan jawapan tadi. Darat kos 110. Okey, sir. Faham. Kos bukan kos lah, pandai. Sign lah. Area dia guna sign bukan kos. Batal tadi tak buat jawapan. Astagfirullah. Sin 1110. Okey, sin 1110 dapat 0.9 ni. Darat 12.5. Darat 6. Okey, dapat 70.4769. Dapat tak? Guys? Apa sih tadi jawapan dia? Ya, saya ada tulis ni kat depan ni. Saya dapat 35. Bagi dengan 2. Kena bagi dengan 2. Ini saya tak bagi dengan 2. Okey, ini bahagi dengan 2. Okey? Kena bahagi dengan 2. Dapat 35.2385. Dapat tak? Alhamdulillah dapat sir. Okey, ini jawapan dia. Okey, dapat tak? Yang lain dapat tak? Okey, hopefully dapat lah Okey. Ini macam mana pula ni? Okey, kita tengok nombor 5. Menarik ni, macam menarik ni. Kita nak bincang ni nombor 5 ni. Maklumat yang diperlukan, dia boleh terus tekan dekat dalam kalkulator dan termasukkan
dan terus masukkan nilai, masukkan jawapan dekat dalam kertas kan. Tak ada step-step dia. Janganlah tiru saya. Kamu kena buat. So, Saya bagi jawapan je. Kenalah buat 12 darat 1/2 darat 12.5 darat 6, lepas tu darat sin 1/10. Faham? faham. Dia jadinya kalau kita dah dapat semua maklumat tu, kita boleh terus masukkan Yes, boleh. dekat Tak payah dalam, guna tulis formula pun tak apa. dekat Kalau dalam masuk macam ni pun, ini dapat ni je lah, satu ni. kita terus masukkan. Okey, baik. Jadinya markah macam ni selalu 2 kan. Biasa 2 je. Kamu pun boleh tahulah. Bila tengok pun tuan, macam ni kan, 2 markah je kan. Kamu pun boleh tahu sebenarnya. Bukan kamu tak tahu kan. Okay. Tengok pun tahu dah. Ini jenis 2 markah punya ni kan. Right. Okay. Seterusnya kita tengok soalan nombor 5. Number 5. Page 278. Okay, diagram Fash ABC is triangle such that AB dah. Ini dia punya penyataan lah kan. Kita dengar pun bosan. Okay. Adakah ianya cukup maklumat? Cukup tak maklumat yang kita boleh dapat? Tak cukup kan? Betul kan? Tapi dia suruh cari tapi A kan. Dia suruh satu-satu. A cari angle CBA. CBA. Suruh dia cari B ni. Berapa kan? Okay. Alright. Saya nak tanya ni. Kalau hang kata hang tera kan. Hang kata hang tera. Okay. Saya nak tanya. Siapa saya nak tanya ni? Auni Insyirah. Auni Insyirah. Oh, Auni Insyirah. Yes, sir. Okay, so kita nak guna sine rule or cosine rule ni untuk mencari A, CBA ni. Angle B. Apa sir tadi? Jawab A. Your A tu. Kita nak guna sine rule or cosine rule? Sekejap. Okay, Farid Hanafi. Oh, Farid Hanafi. Okay, Auni. Apa dia Auni? Sine rule kan? Sine rule. Okay, sine rule. Farid Hanafi. Oh, Farid Hanafi. Oi, parking je ke? Astaghfirullahalazim. Profile picture warga Mabda. Berbangga sebagai warga Mabda. Bila saya tanya, tak jawab, parking aja. Ayuyo, karde wali yenada. Hai, sabar je lah kau orang ni lah. Ikwan Amizan. Oh, Ikwan. Oh, Ikwan. Hei, sabar je lah. Sabar. Tak apa, Faiz. Sabar. Kan? Sabar tu separuh daripada iman. Kan? Orang menjawab, orang panggil tak menjawab, tak apa. Sekurang-kurangnya kita dah cuba, sir, kan? Ya. Ya, Pakai ni. cosine sir. Mana satu cosine. kamu ni? Ayo. cosine. Mana satu ni? tak, Sine dia rule kena- or cosine rule? Dia kena cari ni dulu dia kena pakai cos rule dulu untuk dapatkan tu line untuk Tak. Sekarang ni saya tanya. Kita nak guna sine rule or cosine rule? Sekejap. Saya pening sini. Okay. Okay, yang lain tolong bantu. Ni ISS ni siapa ni? ISS ni, International Space Shuttle. ISS. ISS ni siapa ni? Oi, saya tanya jawablah. Munazia Islam ke? Muna. Yes. Oh, Muna. ISS. Apa?
Apa kaitan weh? Apa relevant ISS dengan Munah ni weh? Ha? Pening lah saya. Tak ada kaitan langsung. ISS lepas tu nama So Munah. nama dia Muna Nazihah Islam. So yang is tu ISS. Islam tu IS, bukan ISS. Dia tambah lagi satu S dekat belakang. Oh, kembar kot. Ada dua kan Islam. Oi, Munah. Oh, Munah. Yes, sir. Okey, kamu nak guna mana? Cosine rule or sine rule? Nak cari angle B ni. Hoi, Munah. Nama klasik. Aduh, hai asal. Okeylah, Mani. Oh, Mani. Mani. Yes, sir. Kamu nak guna mana? Tak tahu, sir. Cosine rule? Irfan cakap sine rule. Kamu cakap cosine rule. Ya Allah. Guna sine rule, sir. Guna sine rule. Sine rule. Yes. Macam-macam. Okey. Boleh guna dua-dua, sir. Guna dua-dua boleh guna. Dua-dua boleh guna. Aduh, hai. Okey, kalau dua-dua boleh guna, kita yang paling mudah kita guna sine rule. Okey, kalau sine rule ni kamu buat macam ni, anak panah macam ni tau. Kalau dia ada proportional yang kita boleh kadarkan dia, alright, so kita gunalah. Alright. So kalau boleh anak pangkah macam ni, kita boleh buat anak panah macam ni, ada nilai kan? Okey, yang kita buat anak panah ni ada nilai, yang ini dia nak cari dan ini ada proportional dengan angle and side tu kan? Maka kita boleh guna sine rule. Kalau nak guna cosine rule pun boleh juga. Tapi kejap sine rule. Sine rule tak boleh. Cosine. Sorry. Cosine rule macam tak boleh lah. Cosine rule macam tak boleh. Sebab apa? Dia tak cukup maklumat yang angle A ni. Angle A. Kita nak cari B. A ni kita tak ada. Kalau nak guna sine rule, kita tak boleh guna kedua-duanya, tak boleh. Sebab apa? Angle A ni kita tak ada. Alright? Okay. Angle A tu tak ada. So, kita tak boleh guna cosine rule. So, kita kena guna sine rule. Itu macam. Alright. So, kita nak cari B. So, angle B. So, sine B lah atas. Lepas tu, equal to 6. Over 6 equal to sine 80 degree over 12.5. Alright. So 6 ni kita boleh bawa ke sebelah jadi apa guys? Jadi darab. So terus kita boleh. Ini Aziz. Ini kena guna shift sign. Okay, shift sign. Kita nak cari apa Aziz? Sebab kita nak cari dia punya yang dalam. Dalam. Senanglah sikit. Bermudahkanlah jawab tu. Apa kita nak yang cari dalam apa? saya lupa. Dalam. Darjah. Kita kena cari darjah. Darjah. Engkau dah tingkatan 4 bukan darjah 4. Aduh, darjah. Alright. Nak cari angle. B tu represent angle. Interior angle. Okay. Gitu. Alright. Okay. So, sin B sama dengan apa tadi? Sin 80 over 12.5 times 6. Okay. So, B. Okay. Tekan shift. And then tekan sin. Cari nilai yang ini, tekan nilai yang kamu dapat ni, maka dapatlah angle B. Right? 28.21. Betul? Guys, dapat tak 28.21 degree? Dapat sir. Dapat Alright. So B 28.21 in. Okay, now kita nak cari angle area of triangle. So macam mana kita nak cari area of triangle? Okay, saya bincangkan dulu. Okay, B, kita nak cari area of triangle ni kita kena bijak. Sebab kalau kita tengok dekat sini, kalau kita ambil 80 sebagai angle C ni, iaitu 80 degree ni sebagai sin 80 kan.
dia tak ada sides yang apit sebab A ni kita tak tahu. Faham? Manakala kalau kita nak ambil angle B ni 28.21 ni pun tak boleh juga. Sebab apa? Sebab apa guys? Angle Sebab yang apit ni, apit B ni, A-nya tak ada juga. So, macam mana kita nak ni? Kita nak guna angle apa? A, B or C? Kita guna A. Lepas tu 80 tambah 28.21 very betul tolak good. 180. Okay, kita cari dulu angle A. Macam mana nak cari angle A? Kejap. Saya nak tanya orang. Okay, Arif. Muhammad Arif. Ya, sir. Okay, macam mana nak cari angle A tu? 80 tambah 28.21. Lepas tu 180 tolak jawapan tu. Okay, kan senang kamu cakap 180 tolak 80 tolak 28.21. Allah. Hai. Kan senang kalau macam ni. Nampak tak? Cara kerja kamu tersusun, organize well, apa semua. Tak adalah 80 dulu tambah 28.21 tu. Lepas tu 180 tolak yang tadi tu. Ayo. Cuba permudahkan. Sebab matematik ni adalah jalan untuk mempermudahkan sesuatu masalah. Faham tak? Okay, secara generalnya matematik tambahan ni kita nak memudahkan penyelesaian masalah. Bukan lagi nak serabutkan. Okay, berapa nilai? Berapa nilai guys? Tolonglah kira. Malah lah saya nak kira korang ni. 71.79. 71.79 degree. Okay, therefore area A, B, C sama dengan setengah darab sin Okay? Pandai-pandai lah korang ni workout. Okay, so ini cara dia. Okay, so idea tu penting untuk mencari A. Dah salin dah. Guys. Okay, dah sir. Dah. Guys, vektor punya teaching and learning nota ni, saya ada bagi tak? Ada share tak dengan kamu? Ada ke tak ada? Dia punya nota ni ada tak? Ni saya buat ni kan. Ada tak? Tak ada Ada ke tak ada guys? Tak tahu. Kalau tak tahu tak apalah, saya bagi je lah. Saya ni kan baik. Kan? Right? Okay, saya dah bagi. Nanti kau pandai-pandai lah. Right? So, dia tu. Lambatnya. Okay. Okay, so let's continue. Okay. Let's continue. Rasanya tak ada kot. Okay, ada satu method Heron's formula. Okay. Tapi saya nak kamu buat soalan. Try soalan. Ini nombor 5 kan? Okay, try soalan nombor nombor 8 ni. Buat sekarang. Ini kita bincang boleh? Kita bincang. Guys? Boleh sir, boleh. Boleh sir. Bincang kan? Sebab soalan ni lain pula. Dia minta small angle. Dia bagi semua kat sini. The smallest angle. The smallest angle. Okay, kalau smallest angle ni kan, dia ada prinsip yang kita boleh ni tau. Kita ni. Okay, yang kita boleh identify je terus. Okay, tapi nilai dia belum lagi lah. Tapi the smallest angle tu kita boleh buat kita boleh buat estimation. Okay, so macam mana kita nak estimate antara angle A, B dengan C ni kan, dia yang paling kecil, the smallest. Anyone?
Saya nak idea. B sebab dia Orang lain paling lah serius. Azik. Oh. Kau aja. Ya. Kalau anugerah macam anugerah yang aktif tu bolehlah saya bagi kamu. Okey Azhar. Kamu cakap apa Azhar? Kalau tengok Raja, saya tengok kamu. Kalau tengok Raja, dia boleh dia boleh mengelirukan kamu tau. Alright, dia boleh mengelirukan kamu. Kena pula Raja tu Okey, so sekarang saya tutup tak yalah. Okey, katakan kalau Raja tu semua sama macam sama je kan. Okey, tapi nilai dia lain. Alright, ini 8, ini 11, ini 15. Kan? A B C. A C C B. Macam ni kan. Nampak sama je. Itu macam mana? Ini kawan kamu ni banyak bagi idea ni. Tengok-tengok dekat ruangan chat ni banyak idea ni. Suruh cakap tak nak. Tapi menulis bukan main rajin ni. Bukan cakap lagi senang ke banding korang nak menulis ni generasi korang ni memang suka menaip Okey, Dennis Razak. Lagi panjang line yang apit. Angle lagi kecil. Lagi panjang line itu yang tak faham tu. Itu kan kadang cakap bila nulis tu kan dia ni lagi panjang line yang apit, angle lagi kecil. Kalau length bertentangan dari sudut, tak faham. Sisi mana yang paling pendek itulah angle yang paling kecil. Okey? Generasi keyboard warriors tu. Aku nak jawapan, kau bagi lain pula jawapan Irfan. Jebret. Okey. So yang itu mungkinlah yang saya boleh tanda yang daripada length bertentangan dari sudut. Okey, so Ku Amar cakap tapi dia tak lengkap ayat dia tu. Tapi idea is there. Okey, and then sambung dengan Amir Razin, sisi yang mana paling pendek itulah angle yang paling kecil. Angle yang mana? Bertentangan ke, tepi ke, sebelah ke, depan ke, apa ke? Itu maksud dia. So, Ku Amar dengan Amir Razin punya idea tu boleh dipakai lah. Tapi dia saya cuba lengkapkan supaya kamu lebih faham. Okey. So, maksudnya sisi mana yang paling pendek itulah angle yang paling kecil. Sisi mana pendek? Maksudnya sisi yang bertentangan. Kat sini yang paling pendek itu 8 cm. So, sisi angle yang paling kecil adalah yang mana sisi yang bertentangan dia itu adalah yang paling pendek. So, B, angle B yang paling smallest. Okay, tapi dia suruh find, bukannya state. Kalau state, boleh jawapan dia angle B. Alright, reason dia apa? Lepas tu dia tanya reason. Okay, the opposite side of angle B is the shortest. Okay, betul lah. Opposite side, opposite side of angle B. Okay, alright, iaitu side B lah, is the shortest. That's why kita angle B. So kita pun carilah angle B. Alright. Nak cari angle B, kita kena tentukan. Kita nak guna sine rule or cosine rule, guys? Cosine rule, sir. Cosine rule. So sebab B kan, dia nak cari B kan. So kita kena tentukan ini B, ini A, ini C. Kena buat macam ni So kita nak cari B, B squared, ujung dia cos B. Okay. So yang tak ada A squared tambah B squared minus 2 BC. Apa pula BC? Betul ke BC, guys? Salah, AB, sir. AB AB. So, ya. Patutnya B squared plus C squared. Saja je saya pun buat salah tengok ada. Ada juga yang terpengaruh dengan saya ada juga. So AC lah sebab B dah occupied ujung dengan ujung. Korang ni kan. Ada juga nasib baik lah, ada yang alert. Alright. So AC squared. So minus 2 AC. Lepas tu carilah B. Angle B tu berapa? So angle B ni berapa? Cari sendirilah. Lepas tu area of ABC. So kita dah dapat area of B ni. So ada side ni tak payah cari apa. Terus je guna formula area of triangle gitu. Okay.
Dapat banyak ilmu tak hari ni? Dapat tak banyak? Banyak Banyak sebenarnya. Dapat Okey, saya nak tengok si Haris ni apa dia punya video outline, first outline dia dah siap dah. Kawan-kawan tengah struggle tu, berdoalah sebab dia mewakili Haris Harifin ni ataupun dia punya sideline dia, pembantu-pembantu dia sekarang ni tengah sibuk mengedit video gimmick dengan juga video montage. Kita bagi galakkan kepada dia untuk buat yang terbaik untuk kamu nanti kamu tengok kamu pun bangga kan. Right. Okay, yang lain tu second largest angle. Second largest angle pula ni. Macam mana pula second largest angle pula ni? Guys. Kita tengok length second tertinggi. So length second tertinggi berapa? 14. 14 kan? Yang opposite lah Zik yang opposite. B juga. Asyik B je jadi dia suruh cari ni. Tak fair betul lah. Alright? Okay. Okay, so Heron's formula ni dulu kan, sebelum kamu ni, sebelum ni tak ada tau. Okay? Sebelum ni ada. Masa saya ada. Tapi saya pun dah lupa lah kan, Heron's formula ni. Lepas tu, masuk yang baru bahasa Inggeris tu, dia dah tak ada dah. Lepas tu KSSM ni, ada balik. Dia muncul kembali. Okey, tak apa. Sebelum tu, alright. Dekat ruangan chat, saya ada letakkan kehadiran. Okey, saya ada letakkan kehadiran. Please submit your attendance now. Okey. Cepat. Tolong letak. Okey, seminit lagi. Sir, saya nak tanya soalan boleh? Boleh. Tak ada masalah. Apa yang dia? untuk cosine rule tu, untuk soalan 8. Sekejap, kita tengok soalan 8 Okey. Okey. Kan nak cari angle, nak cari yang cos B tu, macam mana saya nak selesaikan? Kamu tadi, sebelum ni kamu tak datang ke kelas? Datang tapi tak faham. Okay, so untuk yang to make concern lah siapa yang make concern, kita nak selesaikan lepas kita construct formula based on the diagram based on the diagram sebab formula dia tetap macam ni tapi kena juga based on the diagram untuk masukkan nilai itu faham tak Azhar? Faham sir. Okey. So sekarang kita tengok B. B 8 kuasa 2 sama dengan A ni 11 kuasa 2 tambah C. C kuasa 2 15 kuasa 2 tolak 2 darab 11 darab 15 cos B. Okey. So yang ini ni kita kena pindahkan dia. Pindahkan dia ke sebelah sini. Right, pindah sebab dia tolak kan? Right, sebab ni tolak kan? Okey, pindah tolak bawa ke kiri dia jadi tambah. Lepas tu yang 8 ni pula square ni kita kena bawa ke ni, dia berpindah tempat. Okey, setakat ni faham? Azhar, setakat ni faham? Okey, kalau macam tu tolong kirakan saya 2 darab 11 darab 15 dapat berapa? 165. 165 cos B. Okey, yang lain ni saya tak buat lagi lah. Kuasa 2 tambah 15 kuasa 2. Lepas tu kita pindahkan ni ke kiri, 8 ke kanan. Ni kuasa 2 So kita akan dapat 165 cos B equals to 11 kuasa 2 tambah 15 kuasa 2 tolak 8 kuasa 2. Right? Okey. Lepas tu kita dapat cos B sama dengan nilai ni. Tolong cari nilai 11 kuasa 2 tambah ni tolak 8 kuasa 2. Tolong cari nilai dia berapa? 282. 282, are you sure? 282 bahagi 165.
And then carilah B berapa. Okay. Bahagi 165. Dapatlah nilai angle B tu berapa. Boleh Azhar? Azhar? Sekejap saya nak try. Kamu faham tak apa yang saya terangkan ni? Faham. Faham kan? So macam ni lah pengiraan dia. Macam mana kita alih-alihkan dia apa semua. Yang lain? Yang mungkin tak cakna ni. Tengoklah ni. Alright, nak cari ni tekan shift, tekan cos lah. Lepas tu tekan 285 bahagi 282 bahagi dengan 165. And then terus directly kamu akan dapat nilai dia guna calculator, okay? Sir, saya dapat math error. Math error Sebenarnya yang 165 tu jadi 330. 330 lah pandai. Ini 330. Kalau math error bukan saya yang salah. Kamu yang kira tu yang salah. Ayo kade wale yang nara. Aduh. Nala. Betul tak? Islah dia. Islah tak ada. Dia ni kan. Macam mana dapat 330? Macam mana dapat 330? 2 darat 11 darat 15. Dapat berapa? Oh ada 2. Oh. Masya Allah. Sir. Okay, 330 So dapatlah. Alright, cos dengan sin, kalau kita nak cari dia punya angle, cos dengan sin ni dia mesti bawah 1 tau, 0 point something. Kalau lebih maknanya pengiraan sama, kamu lah salah. Okay, Nali. Dennis Chong betul kan? Nali, betul lah? Betul lah tu sir. Nali, 2 harakat tu kan. Ke atas kan. Dengan kepala nak ke atas. Nali. Nali. Okey. Ingat. Cepat. Okey, sekarang kita setakat ni boleh tak? Guys, boleh tak? Almost sekarang alhamdulillah sir. Boleh Okey, so sekarang kita pergi kepada Heron's formula. Okey, kalau untuk Heron's formula ni, dia khas untuk determine area of triangle. So dia spesifik sekiranya length of each side are given. Contohnya macam ni lah. Contohnya each side are given, so kita boleh guna formula dia ni. Ini formula dia. Calculate the semi perimeter. Alright, nilai S tu lah. Nilai S tu. Macam tu Alright, so kita cubalah jawab soalan ni sebab saya pun sebenarnya ini first time ni saya gunakan ni. Sebab dia senang je kan. Okey, step pertama. Step 1 kita cari S. S sama dengan A. Okey, A dia sama dengan 5. B dia sama dengan 11 dan C dia sama dengan 10. So, A, alright, 5 tambah B dia 11 tambah 10, C dia bahagikan dengan 2. Okey, 11, 10, 21, 26 kan? Betul tak? 26. Bahagi 2 sama dengan 13. Okey, S sama dengan 13. Okey, ini step yang pertama. And then, step yang kedua. Haris dah bagi video dah. Nak tengok tak video Haris tu? Nak tengok tak video Haris? Awal. Tak payahlah korang tengok. Tak payahlah. Tunggulah majlis pelancaran Bagilah barulah teaser ni. Thumbnail je. Thumbnail je. Dah, tak payah. Kita ada step 2 yang tak selesai lagi ni. Kan aku step kepala korang. Okay, therefore area, nak cari area guna formula ni lah. Right. Okay, guna formula ni. Ni. S dia berapa? 13. Okay, darab S 13 tolak A. A dia 5. And then 13 tolak B. B dia berapa? 11. And then 13 tolak 10. Kemudian punca kuasa 2. So kamu carilah. Tekan calculator, dapatlah jawapannya. Okay, senang sahaja. Step 1,
Ingat step 1, ingat step 2, maka dapatlah ni. Okey. Dah habis dah lah. Dah. Pergilah ni. Apa ada kelas ni? Dia nak tengok sekali. Perasan. Tengok teacher kamu dah marah. Tengok korang punya pasang korang, aku yang kena marah. Kentut lah. Apa dia ni? Sir, kalau dia kata full perimeter bahagi ketiga ke? Macam mana full perimeter? Full perimeter benda ya. Sebab kan dia kata yang kalau Heron's formula ni, dia kata calculate dia semi perimeter je bagi 2 kan. Kalau full perimeter bagi 3. Kalau full perimeter tak payahlah nak bagi 3. Tambah je lah kalau full perimeter. Ya betul juga. Haziq. Alright? Faham Faham Okay. So latihan sini exercise G ni bolehlah kamu buat ni kan? Alright? Okay, dan juga sini. Okay. Right, solving problems ni kamu buat dulu. Okay, so latihan dia rasanya saya nak start, ni lah sebab saya ada kerja kan. Okay, boleh kita stop sampai sini? Boleh sir. Okay, stop sampai sini. Please please lah. Kita ada masa lagi dalam 20 minit ni. Homework yang saya suruh buat ni, okay, homework yang saya suruh buat ni, tolonglah kamu terus sambung buat. Faham tak? Terus sambung buat. Please lah. Siapa saya punya wakil ya? Husna ke? Husna ke? Kamu ke Husna? Oh Husna. Yes, sir. Tolong apa-apa hal untuk kelas Sir Faiz Hanata. Okay, homework sampai buat muka surat 282. Okay, sampai itulah sampai ni lah 282 lah. Alright? Okay, sir. Okay, untuk bagi. Okay, please lah 20 minit masa yang kamu ada ni, please lah kamu gunakan sebaik mungkin untuk siapkan homework. Jangan kau sambung tidur. Kau nak tidur kan 12.30 kan, okay? Faham? Alright? Alright. So far Heron ni formula ni pun senang. Ingat step 1, step 2, nanti dapatlah dia Alright, I think that's all for now. Okay, kita stop dekat sini dulu. Alright. Okay. Aziz, kita tutup